Hai, Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, saya akan cerita dan kongsi dengan anda mengenai apa itu kalori, konsep kalori dan kalori masuk dan keluar. Jom kita saksikan. Sekarang saya akan ceritakan lagi mengenai fasa 1, iaitu rancang diet kita. Dan video kali ini adalah part kedua di mana saya akan ceritakan mengenai kalori. Jika anda masih belum menonton part pertama iaitu mengenai BMI, sila tonton di playlist di bawah. Dan saya akan sertakan link mengenai BMI di description di bawah. Di akhir video nanti saya harap anda semua faham akan apa itu kalori sebenarnya, konsep kalori, dan yang paling penting macam mana kita nak tahu bagaimana kalori itu masuk dan bagaimana seterusnya yang kalori itu keluar. Dan saya akan explain satu persatu bagaimana cara kita nak tengok kalori masuk dan juga keluar. Okey, sebenarnya kalori ini adalah satu bentuk tenaga. Ia sebenarnya tenaga di dalam makanan yang kita ambil, dan tenaga ini diperlukan oleh badan kita untuk menjalankan aktiviti seharian. Kalau kita nak ukur tenaga ini, iaitu tenaga dalam makanan ini, kita akan gunakan unit kilokal ataupun joule. Saya ambil contoh kereta dan juga minyak. Untuk bergerak, kereta memerlukan minyak sebagai bahan api ataupun tenaga untuk ia bergerak. Sama juga dengan badan kita. Badan kita untuk melakukan aktiviti, kita memerlukan tenaga. Okey, daripada apa tenaga itu kita ambil? Kita ambil daripada makanan yang kita makan di seharian. Jadi badan kita akan proses makanan tersebut dan kita akan tukarkan makanan itu kepada satu benda, satu bentuk tenaga yang kita boleh guna untuk bergerak. Jadi oleh itu, yang makanan yang kita makan ini adalah salah satu benda yang penting untuk sebagai bahan api kepada badan kita untuk melakukan kerja seharian kita. Jadi secara ringkasnya, yang ni badan kita, akan ada kalori yang masuk. Kita akan metabolize semua makanan itu, dan badan kita akan mengeluarkan kalori dengan membakar bahan makanan tersebut. Itulah konsep kalori masuk dan juga kalori yang keluar. Saya akan tunjukkan gambar untuk anda semua lebih faham. Anda boleh tengok gambar di sebelah ini. Ada yang kalori masuk yang terdiri daripada makanan. Makanan itu kita ambil contohnya daripada karbohidrat, iaitu nasi, pasta, mi dan sebagainya. Daripada protein, iaitu pada daging, ikan dan juga ayam, dan juga daripada lemak. Benda-benda itu semua akan masuk dalam badan kita dan kita akan panggil sebagai kalori masuk, kalori in. Dan badan kita akan menggunakan kalori tersebut dan akan membakar dan akan menggunakan bahan tersebut, kita panggil sebagai kalori keluar. Kalori keluar ni sebenarnya ada dua jenis. Satu, masa badan kita tak melakukan aktiviti. Yang kedua, bila badan kita melakukan aktiviti. Jadi walaupun badan kita rehat, kita still boleh membakar kalori sebenarnya. Dia ada satu basic kalori untuk badan kita beroperasi. Yang kedua iaitu masa kita bergerak, kita panggil physical activity yang membakar kalori. Jadi kita akan kira sebenarnya parameter 1 dan juga parameter 2 nanti. Selepas ini kita akan kira yang parameter 1 iaitu masa badan kita rehat, dan juga parameter kedua iaitu masa badan kita membuat aktiviti. Saya akan tunjukkan kalkulator lepas ni macam mana kita nak kira secara ringkas kalori keluar. Dia ada spesifik kalkulator yang kita boleh gunakan untuk tahu secara tepat dan mudah mengenai kalori keluar. Kalori masuk dan kalori keluar, dia kena ada keseimbangan ataupun timbangan. Sekiranya kalori masuk sama dengan kalori keluar, jadi berat badan kita akan normal. Sekiranya kalori masuk tinggi, kalori keluar rendah, jadi pada waktu ketika inilah berat badan kita akan bertambah, di mana kalori yang masuk lagi tinggi daripada kalori yang keluar. Yang ketiga ialah contohnya kalori masuk lebih rendah daripada kalori yang keluar. Pada masa ini, bila tidak mencapai keseimbangan macam ni,
berat badan kita akan turun kerana badan kita membakar lebih banyak. Badan kita menggunakan tenaga lebih banyak daripada yang diberikan. Oleh itu, pada waktu ini, badan kita akan kehilangan berat badan. Jadi, saya harap anda semua faham 3 situasi tersebut. Satu, bila dia sama rata, iaitu masuk dengan keluar sama, jadi normal. Sekiranya masuk lagi tinggi daripada yang rendah, jadi yang ni akan terlebih berat badan. Sekiranya yang keluar lagi tinggi, jadi yang ni akan menyebabkan kita hilang berat badan. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Yang ni konsep yang anda kena faham. Selepas ini kita akan teruskan konsep benda macam ni untuk anda kira dan hitung sendiri macam mana kita nak buat kalori masuk dan juga kalori keluar. Saya harap anda semua faham mengenai kalori masuk dan juga kalori yang keluar. Kalau tak faham, boleh komen di bawah dan saya akan reply. Sekarang kita akan go through one by one, iaitu kalori masuk dan juga kalori keluar. Untuk kalori masuk ni, iaitu calories in, saya akan terangkan dalam video seterusnya. Sekarang saya akan terangkan mengenai kalori yang keluar. Apa itu kalori keluar? Okay. Macam saya cakap tadi, iaitu kalori keluar ada 2 parameter, semasa rehat dan juga semasa kita melakukan aktiviti. Untuk senang, saya cadangkan anda pergi ke website iaitu tdeecalculator.net dan dia akan minta beberapa kriteria, contohnya mengenai jantina, umur, berat badan, tinggi dan kadar aktiviti seharian. Jadi anda semua boleh nampak kan macam mana 5 faktor tadi yang menyebabkan mempengaruhi bagaimana kalori itu keluar. Contohnya yang lelaki mestilah kalori dia lagi banyak daripada perempuan. Kalau orang tua, dia akan menurun sedikit kalori dia. Jadi kita kena kira spesifik requirement kalori keluar bagi setiap individu. Lain orang, lain dia punya kalori, lain dia punya target dia. Jadi saya harap anda semua boleh pergi ke website tadi dan kira spesifik kalori anda. Saya bagi contoh, yang ni kalori requirement bagi saya. Saya berat badan dalam 72-73 kilo, tinggi dalam 175 cm. Dan saya punya aktiviti seharian saya masukkan iaitu light exercise saja. Dalam 2 hingga 3 kali seminggu saya akan melakukan exercise yang ringan. Jadi oleh itu website ini dia akan calculate saya punya kalori. Setelah dia kira, nilai yang diberikan ialah dalam 2281, bundarkan dalam 2300 kalori sehari. 2300 ni saya perlu makan. Kalau contohnya saya makan 2300, saya akan maintain berat badan. Sekiranya saya makan lebih daripada 2300, saya akan naik berat badan. Sekiranya saya makan kurang daripada 2300, saya akan kurang berat badan. Benda kira-kira kalori ni agak matematik sedikit. Kalau ada masalah, boleh ajukan dekat komen di bawah. Dan untuk akhir sekali, saya harap anda semua faham bagaimana konsep kalori, bagaimana kalori itu boleh masuk dan bagaimana kita membakar kalori dan mengeluarkan kalori. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh subscribe channel ini dan menonton video saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.